Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana orang yang menghantarnya kepada saya bertanya, betul ke ada doa kunut subuh yang panjang dan pendek? Ayuh kita tonton video tersebut, kemudian saya berikan ulasan dan react. Sambil itu jemput nikmati pemandangan tepi pantai di Doubletree by Hilton, Lumut, Perak. Cuma saya membuat rakaman ini menggunakan kamera Insta360 X3, maka pemandangan dari sudut yang berbeza-beza mungkin menyebabkan sebahagian penonton rasa pening-pening. Jika pening tak mengapa, tak perlu tonton apa yang di belakang saya, fokus kepada saya atau cukup mendengar audio sahaja. Baik, sekarang saya mainkan video yang saya maksudkan itu. Ayuh sama-sama kita semak. Izinkan Ustaz untuk berdiri. Baik. Caranya bagaimana? Okey, kan kita rakaat pertama kita dah sujud dah selesai. Rakaat kedua kita rukuk kan? Kemudian kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Lepas tu kita angkat tangan, betul tak? Selepas daripada rukuk, yang kedua subuh kita angkat tangan. Baik, mengangkat tangan ni sunnah. Jadi jangan angkat tangan. Tu rahsia tu, Ustaz. Rahsia jangan angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Orang tak tahulah kita qada subuh. Jangan. Ya Allahumma, dia kantailah. Lagi tinggi pula dia angkat. Ini bukan menggalakkan, tetapi cara ulang. Angkat tangan ni sunnah. Ataupun kalau panjang, doa yang paling bagus adalah doa tu tadi. Di dalam kitab Fiqhul Manhaji, boleh buka kitab Fiqhul Manhaji, dia kata doa kunut pendek ada. Bukan kunut. Dia, kalau panjang kunut ada, yang tu orang buat bahan lawak. Tetapi yang pendeknya adalah kita pun Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd Allahumma ufilli ya ghafur. Allahumma fili, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya ghafur, wahai ni. Pendek. Lepas tu kita Allahu Akbar. Orang pun tak perasan kita subuh ke, sunat ke apa. Okey, kita sudah pun menontonnya. Meskipun saya asalnya ditanya betul ke ada doa kunut subuh yang pendek berbanding yang panjang, setelah menonton video tersebut, saya dapati ada isu lain yang lebih penting untuk saya luruskan, iaitu keikhlasan dalam beramal ibadah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kadang seseorang itu terlalu seronok, terlalu rancak berbicara isu agama sehingga terlupa perkara yang paling asas dalam agama, iaitu keikhlasan. Tajuk video itu pun ialah cara tak nak kantoi qada solat subuh. Justru sebelum menjelaskan soalan doa kunut subuh yang panjang dan pendek, apa kata kita ulang kaji beberapa perkara tentang keikhlasan. Saya sebut ulang kaji sebab saya yakin ramai yang tahu. Kita ulang kaji sedikit ya. Pertama, ikhlas dari aspek bahasa bermaksud bersih. Adapun dari aspek istilah, ia adalah melakukan sesuatu suruhan agama atau meninggalkan sesuatu larangan agama semata-mata kerana Allah bersih daripada sebarang pengaruh makhluk. Kedua, pengaruh makhluk yang saya sebut tadi boleh jadi positif atau negatif. Maksud positif ialah inginkan pujian, ingin dilihat sebagai baik, ingin diperkatakan sebagai soleh atau inginkan apa-apa bentuk keuntungan duniawi. Maksud negatif ialah takutkan kritikan orang, takut nanti orang kata apa atau bimbang apa-apa bentuk kerugian duniawi. Izinkan saya memberikan beberapa contoh ya. Antara suruhan agama ialah menyampaikan ilmu dan berpesan-pesan kepada kebenaran. Sayang sekali ada sebahagian yang melakukan suruhan agama bukan kerana Allah, tetapi kerana pengaruh makhluk. Misalnya ada sebahagian agamawan yang hanya menyampaikan ilmu dan berpesan-pesan di masjid atau surau apa yang mendapat persetujuan daripada pihak yang menjemput atau yang disukai oleh para hadirin. Bukan semua ya, bukan semua agamawan tetapi sebahagian. Jadi agamawan ini hanya menyampaikan, hanya berpesan-pesan apa yang
the audience, apa yang hadirin nak dengar. Apa yang hadirin tak suka dengar, dia tidak akan sampaikan. Meskipun itulah sebenarnya kebenarannya itu, ya. Ataupun apa yang dijemput atau disukai oleh pihak AJK masjid. Kalau cakap benda yang benar, yang masyarakat tak suka dengar, nanti tak kena jemput lagi pula kan. Okey, demikian juga apabila menulis di media sosial, mereka hanya menyampaikan ilmu dan berpesan-pesan apa yang bakal memperoleh jumlah like yang banyak. Apabila membuat video di TikTok atau YouTube atau mana-mana media sosial yang lain, mereka hanya menyampaikan ilmu dan berpesan-pesan apa yang akan memperoleh jumlah tontonan yang banyak. Sekali lagi, bukan semua agamawan tetapi sebahagian. Kemudian, ada pula yang meninggalkan suruhan agama kerana pengaruh manusia. Misalnya pada masa kini, sudah ramai yang cakna dengan ajaran Islam yang sahih berdasarkan dalil, hujah dan fakta yang jelas. Namun, masih ramai yang enggan menyampaikannya, enggan berkongsinya, enggan mengkongsi ilmu mahupun berpesan-pesan kepada kebenaran kerana bimbang nanti apa orang kata. Kerana bimbang nanti orang panggil aku Wahabi. Atau paling kurang kerana bimbang akan ada yang bertanya ataupun menyindir, sejak bila engkau jadi ustaz? Sekali lagi, ya, bukan semua orang tetapi sebahagian. Jadi mereka ini tahu, mereka nak sampaikan, mereka mengambil kira apa orang kata. Jadi mereka hendak melakukan sesuatu itu bukan kerana Allah tetapi kerana nanti apa orang kata. Berbeza dengan seseorang yang ingin menyampaikan ilmu kerana Allah. Dia terus sampaikan kebenaran tersebut tanpa kisah apa orang kata. Kalau yang nak kisah pun ialah dia kisah menyampaikannya secara hikmah ke, menyampaikannya dengan penjelasan yang terbaik ke. Yang itu tak apa. Tapi yang ini dia tak nak buat sebab nanti apa orang kata. Atau nanti aku kena tuduh Wahabi. Atau nanti aku kena sindir. Sejak bila kau jadi ustaz? Sejak bila kau jadi ustazah? Okay? Kadang-kala seseorang itu memang melakukan sesuatu suruhan agama dan meninggalkan sesuatu larangan agama kerana Allah. Namun, pada waktu yang sama, dia juga melakukannya kerana pengaruh makhluk. Bererti hatinya belum bersih sepenuhnya, belum ikhlas sepenuhnya. Perkara ketiga untuk diulang kaji tentang keikhlasan ini ialah penting untuk diperingatkan bahawa ikhlas bukan sahaja dalam rangka melakukan sesuatu suruhan agama, tetapi juga dalam rangka meninggalkan sesuatu larangan agama. Saya bagi contoh, ada yang berjudi secara online, namun dia tidak melakukannya di pejabat atau di khalayak ramai, tetapi melakukannya apabila berseorangan di bilik yang bertutup atau berkunci, ya. Bererti dia meninggalkan larangan judi bukan kerana Allah tetapi kerana bimbang pengaruh negatif daripada manusia lain. Sebab itulah dia hanya melakukannya apabila berseorangan. Berbeza dengan seseorang yang meninggalkan perjudian baik di khalayak ramai mahupun apabila berseorangan. Dia meninggalkannya kerana Allah dan bukan kerana manusia. Atau dalam arti kata lain, dia meninggalkannya bukan kerana pengaruh makhluk. Demikian juga dengan apa-apa larangan Allah yang lain. Seorang yang ikhlas akan meninggalkannya baik ketika di khalayak ramai mahupun apabila berseorangan. Dia meninggalkannya kerana Allah dan bukan kerana pengaruh makhluk. Ulang kaji keempat, seperkara lain tentang keikhlasan, hendaklah ikhlas itu baik sebelum, semasa dan selepas melakukan sesuatu suruhan atau meninggalkan sesuatu larangan. Saya bagi contoh, Ahmad yang menganjurkan program kebajikan agama. Sebelum program, dia melakukannya ikhlas kerana Allah. Semasa program, dia melakukannya ikhlas kerana Allah. Sebaik sahaja selepas program, dia bersyukur kepada Allah kerana telah menjayakan program tersebut. Berarti dia tetap ikhlas. Namun, beberapa bulan kemudian, dia berasa tidak puas hati kerana tidak ramai yang mengiktiraf kerja kerasnya di sebalik program kebajikan tersebut. Orang ramai sudah mula melupakannya. Di sini keikhlasan Ahmad mula dicemari dengan pengaruh makhluk.
Meskipun pada awalnya Ahmad ikhlas kerana Allah, baik sebelum, semasa dan sebaik sahaja selepas program, namun beberapa ketika selepas program dia merosakkan atau mencemari keikhlasannya itu kerana mengharapkan pengiktirafan manusia, atau dalam arti kata lain kerana mengharapkan pengaruh makhluk. Oleh itu ingat ya, hendaklah tetap ikhlas ketika sebelum, semasa dan selepas melakukan sesuatu suruhan agama atau meninggalkan sesuatu larangan agama. Saya rasa dalam bab ini ramai yang memang ikhlas ketika sebelum dan semasa melakukan sesuatu suruhan atau meninggalkan sesuatu larangan. Cuma selepas itu, kerana selepas itu tiada tarikh luputnya, melainkan kematian. Justru keikhlasan tetap penting untuk dijaga selepas melakukan sesuatu suruhan atau meninggalkan sesuatu larangan. Baik sebulan, setahun, 10 tahun, berpuluh tahun, sehinggalah kematian menemui kita. Jadi hendaklah kita sentiasa cakna menjaga keikhlasan diri kita ini sebelum, semasa dan selepas. Dan sekali lagi saya ulangi, selepas tu dia tak ada expiry date, melainkan kematian. Jadi ia mungkin sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ya. Apa yang kita duduk fikir, ya aku dulu buat benda tu 20 tahun lepas, sekarang ni dia orang dah lupakanlah aku, dia orang tak iktiraf aku. Jadi kita dah mula mencemari keikhlasan. Asalnya dulu buat ikhlas, tapi sekarang kita mencemarikannya kerana dia orang dah lupakan aku lah. Dia orang sekarang ni jadi hati-hati dengan perkara ini ya. Baik, ulang kaji kelima, bagaimana mencapai keikhlasan. Ada banyak pendapat yang petua yang diberi. Antara caranya ialah dengan menyedari bahawa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tiada tandingannya dengan apa yang ada di sisi makhluk. Maka lakukanlah sesuatu suruhan atau tinggalkanlah sesuatu larangan kerana Allah, kerana mengharapkan pahala Allah, ganjaran Allah, syurga Allah dan redha Allah. Kemudian, tidaklah dinamakan hati, melainkan ia kerap berbolak-balik, kerap berubah-ubah. Oleh itu, jika didapati keikhlasan telah lari atau baru mula nak lari, segera tangkap dan masukkan semula ke dalam hati. Ini secara kiasan ya. Segera betulkan niat bahawa kita melakukannya kerana Allah, meninggalkannya kerana Allah dan bukannya kerana pengaruh makhluk ya. Hati, atas silap saya ini kata-kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, tidaklah dinamakan hati, melainkan ia berbolak-balik. Jadi sebagai manusia yang biasa, memang kadang-kala keikhlasan tu lari, memang kadang-kala keikhlasan itu dicemari. Jadi bila kita sedar, segera kita tarik balik, segera kita masukkan balik ke dalam diri kita ini ya, bila kita sedar perkara itu berlaku. Terakhir, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan keikhlasan melakukan sesuatu suruhan atau meninggalkan sesuatu larangan kerananya dan bukan kerana pengaruh makhluk. Baik, demikian secara ringkas ulang kaji 5 perkara tentang keikhlasan. Sekarang kembali kepada video yang kita tonton tadi. Seandainya seseorang itu melaksanakan solat subuhnya secara qada, maksudnya di luar waktunya, maka hendaklah dia berasa kantoi di sisi Allah. Kantoi maksudnya gagal. Maka hendaklah dia berasa gagal kerana tidak melaksanakan suruhan Allah dalam waktunya. Meskipun seseorang itu qada salat atas sebab yang tidak disengajakan seperti tersilap, terlupa, tertidur, hendaklah dia tetap ada perasaan gagal, perasaan telah gagal di sisi Allah, kerana dengan perasaan itu dia akan berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Sikap takwanya kepada Allah, perasaan malunya kepada Allah, perasaan bersalahnya kepada Allah, perasaan kantoinya di sisi Allah akan menyebabkan dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan berasa kantoi di sisi manusia, kerana yang demikian bererti melakukan sesuatu suruhan agama kerana pengaruh makhluk. Melaksanakan solat subuh meskipun secara qada adalah suruhan agama, maka lakukanlah ia kerana Allah dan bukannya kerana makhluk, seperti merasa bimbang orang nampak atau apa orang kata sehingga menjadi terasa sudah kantoi.
Kemudian, apabila seseorang itu qada solat subuhnya dan dia berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i, maka hendaklah dia membaca doa qunut subuh seperti biasa, yang ini dengan mengangkat kedua belah tangannya dan membaca secara penuh. Bukan pula menyembunyikan doa qunutnya itu dengan tidak mengangkat tangan atau membaca doa qunut yang serangkap sahaja supaya tidak diketahui orang bahawa dia sedang qada solat subuh. Sekali lagi, laksanakanlah solat subuh itu meskipun secara qada berserta doa qunutnya seperti biasa kerana Allah dan bukan kerana pengaruh makhluk. Di sini saya berasa amat hairan sebenarnya dengan ustaz yang bercakap dalam program tersebut yang kita tonton videonya tadi. Saya tak pasti ia soalan daripada pengacara atau ia daripada beliau sendiri. Namun sebagai seorang ustaz, sepatutnya beliau mengajar para penonton untuk tidak berasa kantoi di sisi manusia, tetapi hendaklah berasa kantoi di sisi Allah. Kemudian hendaklah diubati perasaan kantoi tersebut dengan berazam untuk melaksanakan solat subuh dalam waktunya. Seterusnya, sebagai seseorang yang bermazhab Asy-Syafi'i, ajarlah agar doa qunut subuh tetap dibaca seperti biasa, yang ini dengan mengangkat kedua belah tangan dan membaca lafaz yang penuh. Bukan pula mengajar para penonton untuk tidak mengangkat tangan dan membaca doa qunut subuh yang serangkap sahaja, supaya tidak kantoi di sisi manusia yang melihat. Okey. Sekarang saya masuk kepada soalan yang ditujukan. Betulkah ada doa qunut subuh yang pendek berbanding doa qunut subuh yang panjang yang lazim diamalkan di Malaysia? Untuk jawapannya, saya merujuk kepada kitab yang disebut oleh Ustaz dalam video yang kita tonton tadi, iaitu kitab Fiqhul Manhaji. Edisi saya ialah edisi terjemahan bahasa Melayu terbitan Jabatan Mufti Negeri Sembilan, cetakan tahun 2006. Ini memang kitab masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i pada masa kini. Baik, dalam jilid 1, muka surat 338, memang disebut, ya, saya baca, ya. Sunat kunut memadai dengan memuji Allah dan berdoa kepadanya dengan sebarang lafaz yang dikehendaki, seperti Allahumma ghafirli ya ghafur, yang bermaksud, ya Allah, ampunilah daku, wahai Tuhan yang maha pengampun. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, tiada dalil yang dikemukakan untuk doa qunut yang pendek ataupun serangkap ini, ya. Ingat, ya, kitab ini memang kitab dalil. Hampir semua isu dikemukakan dalil daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Cuma dalam doa qunut subuh yang pendek ini, bahkan hanya serangkap, ya, bukan sekadar pendek tetapi serangkap, tiada dalil yang dikemukakan. Okey, saya rasa mungkin dikatakan boleh kerana doa adalah sesuatu yang terbuka dan seseorang itu dianjurkan, dibolehkan berdoa apa yang dihajatinya. Pun begitu, apabila merujuk kepada dalam solat, apa yang diajar dan dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang itu dianjurkan berdoa apa saja yang dihajatinya ketika sujud, yakni mana-mana sujud pada mana-mana rakaat, dan tasyahud akhir sebelum memberi salam, bukannya selepas iktidal. Okey, bezakannya, kalau kita nak berdoa dalam solat, ya, memang dianjurkan, tetapi ada tempatnya, ada masanya. Bila? Dua. Pertama, ketika sujud, pada mana-mana sujud. Jangan bataskannya pada sujud yang terakhir, pada rakaat terakhir, ya. Jadi pada mana-mana sujud kita dianjurkan berdoa, dan kemudian tasyahud akhir sebelum memberi salam. Okey, itu ada dalil-dalilnya. Dan tempat yang dianjurkan kita berdoa dengan apa saja yang kita ngedaki, bukanlah selepas iktidal, bukanlah selepas rukuk, iktidal, kemudian kita angkat tangan berdoa dan kemudian turun sujud, ya, bukan. Kalau nak baca di situ, itu ialah doa kunut, dan lafaz doa kunut itu telah pun ditetapkan dalam hadis. Okey, apabila dikatakan seperti mana dalam buku ini saya baca semula, ya, memadai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa kepadanya dengan sebarang lafaz yang dikehendaki,
maka ia memerlukan dalil. Sebagaimana anjuran, saya ulangi, sebagaimana anjuran berdoa ketika sujud dan selepas tasyahud akhir dan sebelum memberi salam, ada dalil-dalilnya ya. Bagi yang tidak tahu dalil-dalilnya, sila rujuk buku saya Soal Jawab Adab-adab berdoa. Saya telah kemukakan dalil-dalil yang dianjurkan berdoa bukanlah selepas solat, tetapi dalam solat itu sendiri, ketika sujud dan tasyahud akhir sebelum memberi salam. Ini yang terbaik. Kalau nak doa selepas solat boleh juga, tetapi yang terbaik ialah dalam solat itu sendiri. Okey, apabila tidak dikemukakan dalil, maka kita tidak mengamalkannya dan tidak mengajarnya kepada orang ramai semata-mata kerana ia ada dalam kitab, bukanlah dalil mahupun hujah. Justru saya kata kita tangguhkan doa kunut subuh yang pendek ini sehinggalah ada dalil yang sahih lagi soreh yang menganjurkannya. Antara petunjuk bahawa doa kunut subuh yang pendek ini tidak ada dalilnya daripada Al-Quran mahupun As-Sunnah ialah apabila dalam kitab yang sama ni, disambung, saya baca ya. Tetapi yang lebih baik ialah beriltizam dengan doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikemukakan hadis dengan lafaz doa kunut subuh yang panjang seperti mana yang lazim diamalkan di Malaysia. Apabila para pengarang kitab ini berkata lebih baik beriltizam dengan doa yang datang daripada Rasulullah, ia memberi isyarat bahawa doa kunut subuh yang pendek itu yang mereka sendiri sebut sebelum itu tidak datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan berkata lebih baik berdoa dengan doa yang datang daripada Rasulullah. Sebab kedua-duanya memang daripada Rasulullah. Melainkan yang pertama itu bukan daripada Rasulullah, tetapi mungkin pendapat sebahagian ulama Asy-Syafi'iyah. Namun yang lebih baik ialah membaca doa kunut subuh yang berasal daripada As-Sunnah, yang ini apa yang lazim diamalkan di Malaysia. Baik, oleh itu jika ditanya kepada saya, maka saya katakan setakat ini saya tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan menunjukkan lafaz doa kunut subuh yang pendek. Justru bagi yang ingin membaca doa kunut subuh, bacalah apa yang lazim dibaca sebelum ini, kerana itulah yang ada rujukan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata sesuatu perkara itu ada dalam kitab, tidaklah bererti kita terus mengambilnya. Sebaliknya kita tetap menganalisa dan mengkaji ya. Baik, demikianlah ulasan, react dan jawapan saya. Moga-moga Allah kurniakan keikhlasan kepada kita semua dalam melakukan apa-apa suruhan agama dan meninggalkan apa-apa larangan agama. Kadang-kala keikhlasan itu boleh lari atau dicemari, maka segeralah memperbetulkan hati agar tetap ikhlas hanya kepada Allah semata-mata. Bagi yang berpegang kepada mazhab Asy-Syafi'i, bacalah doa kunut subuh sepenuhnya, baik untuk solat tunai mahupun solat qada. Tidak ada doa kunut subuh yang pendek, melainkan dikemukakan dalil yang sahih lagi soreh tentangnya. Baik, sehingga sini saja dahulu saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.